kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa, kami bersyukur karena kami boleh beribadah pada hari ini. 天父，我们感谢你，我们可以来敬拜你。 Kami percaya ya Bapa, kami boleh datang karena Engkau memanggil kami dan Engkau menanamkan kerinduan dalam diri kami. 我们相信，我们可以亲近你呢，是因为你的选召给我们有个渴慕的心。 Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang akan terus memelihara iman kami. 我们感谢你，你会不断的维护我们的信心。 Kami juga ingin mendengar firman-Mu, 我们也渴慕聆听你的话， karena inilah bagian yang terpenting dalam kehidupan 因 kami. 为这是我们生活中最重要的， Supaya kami bisa taat dan mengerjakan kehendak Tuhan. 让我们可以顺服并且遵行你的旨意。 Dengar seru doa kami 垂听我的呼求， dalam nama Tuhan Yesus 奉靠 Kristus. 耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Saudara memasuki Prapaskah yang ke-6 pada hari ini. 我们进入受难的预备周第6周， Saudara, kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus Kristus menaati kehendak Tuhan. 我们要一起学习主耶稣怎样顺服天父的旨意。 Kita akan membaca bersama-sama Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. 我们来看马可福音第14章第32节到第42节。 Ayat 32 sampai 37 dibacakan dalam bahasa Mandarin, selebihnya bahasa Indonesia. 32节到37节，这里用中文来念，以下的就用印尼文。马可福音第14章第32节，在克西曼园祷告，他们来到一个地方，名叫克西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候警醒。”他就稍往前走，伏伏在地，祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。”他说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。”耶稣回来见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能惊醒偏食吗？” Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang selalu merenungkan dan melakukannya. 我们已经读了神的话，并遵行的人有福了。 Saudara, sebetulnya dalam Minggu Prapaskah saya ingin mengajak saudara semua untuk betul-betul melihat bagaimana yang Tuhan Yesus Kristus sedang persiapkan memasuki penderitaan dan kematiannya. 在这几个礼拜的预备中，我很想把主耶稣怎样面对十字架受苦的经历。 Setiap tema-tema itu sudah dari minggu pertama sampai hari ini minggu ke-6 semuanya penting. 从第一个预备周一直到今天第6个预备周，每一周都是很重要的信息。 Jikalau kita bisa memahami setiap bagian itu, kita akan takjub dan kita kagum dengan Tuhan 若 kita. 是我们能够很清楚的明白，我们是在对主所做的一切感到惊叹。
Kita sekarang ini sudah akan melihat bagaimana Yesus menaati kehendak Tuhan. 今天呢，我们来看主耶稣怎样顺服天父的旨意。 Jikalau kita perhatikan kehidupan yang ada pada sekitar kita, 若是我们注意我们周边的生活， saudara boleh dikatakan di antara semua makhluk hidup yang ada, 在我们所知道的所有这个货物当中， hanya manusia yang bisa memiliki kehendak untuk menjalani kehidupannya. 唯有人有这个意志，能够遵行他们所要过的日子。 Mengapa? 为什么呢？ Oleh karena manusia dicipta menurut gambar Allah. 因为人是按照上帝的形象被造的。 Binatang-binatang tidak punya kehendak, saudara. 那这些动物群兽，它们没有意志。 Binatang-binatang hanya didorong oleh insting, oleh nalurinya. 那么这些群兽呢，它们是由它们里面的这个本能来操作的。 Oleh kebiasaan-kebiasaan yang ada pada 那是 dirinya. 他们身上的一个通常的一种习惯。 Kalau dia lapar, saudara binatang, maka dia akan coba cari makanan. 就是他们觉得肚子饿了，他们就想办法去寻找食物。 Kalau dia haus, pasti dia akan coba mencari minuman. 就是他们口渴呢，就寻找可以喝的这个水。 Tapi itu semua didorong oleh karena nalurinya saja. 那这是他们的本能推动。 Dan pada diri mereka tidak ada kehendak. 那么在他们身上的没有性质， Berbeda dengan manusia. 跟人不一样。 Manusia memiliki kehendak. 那我们人有这个性质， Oleh karena dia juga bisa berpikir. 他能够思想。 Sehingga saudara manusia seharusnya tidak boleh hanya sekedar seperti, maaf, saya katakan seperti binatang. 所以呢，我们人所过的日子，对不起呢，不能像这些群兽一样。 Jikalau kita melakukannya seperti, maaf, seperti binatang 可是 begitu, 我们的生活好像这些禽兽， kita telah menghina Tuhan yang telah mencipta kita menurut gambarnya. 那么就说明呢，我们轻看了那已经按照他形象造我们的上帝。 Saudara, manusia memang diberikan kehendak 那么上帝把这个自由意志赐给我们， sesuai dengan gambar Allah yang 那么 dimilikinya. 好像我们的上帝一样， Supaya manusia bisa mengatur alam semesta yang memang diberikan kepadanya. 让我们人可以去管理上帝所交代的这个宇宙万物。 Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua engkau diberikan kuasa untuk menaklukkan 上帝 semuanya. 对亚当夏娃说：“给你权柄，你要管理这个地。” Tapi kita sadar manusia sudah gagal 我们承认我们人已经失败 karena 了， manusia memberontak melawan 因 Tuhan. 为人已经违背了上帝的话。 Tapi saudara, Tuhan memiliki rencana untuk memulihkannya. 但上帝有他的计划要复述我们， Dan itu terjadi melalui Yesus Kristus 那 Tuhan 么 kita. 借着主耶稣，他成就了。 Dan Tuhan Yesus Kristus telah menjalankan seluruh kehendak Tuhan dengan 那 sebaik-baiknya. 么主耶稣已经完全遵行天父的旨意， Yesus menjalankannya dengan kesempurnaan ketaatan. 他有完全的顺服， Sehingga saudara dia menjadi pokok keselamatan buat orang yang percaya 以 kepada 至于 Tuhan. 他成为信靠的人一个相信的一个基础。 Saudara, melalui nats Alkitab yang kita baca 刚 bersama-sama, 才我们所读的经文， kita melihat bagaimana Yesus bergumul luar biasa untuk menaati kehendak Tuhan. 主耶稣为了顺服上帝的旨意，他经历了很大的征战。 Saudara, pergumulan itu adalah di saat-saat yang terakhir, di puncak dari karya penebusan yang dia harus 那么 lakukan. 他的征战呢，直到最后，他要成就十字架救赎的高峰。 Saudara, bagaimana
Yesus bisa menaati kehendak 那 Tuhan. 主耶稣怎么能够顺服天父呢？ Saudara, menaati kehendak Tuhan itu suatu hal yang sangat sulit sekali. 是的，我们顺服天父的旨意是个非常艰难的， Apalagi kita orang berdosa. 何况我们这个罪人。 Saudara, kalau karena di dalam diri kita ada keinginan-keinginan, oleh karena diatur oleh kenikmatan dosa yang seringkali 因为 mengikat kita. 在我们身上有捆绑我们的欲望，在管制我们。 Karena itulah saudara, kita lebih wajib lagi untuk mengerti kehendak Tuhan. 所以呢，我们更需要学习怎样明白上帝的旨意， Menaati kehendak Tuhan. 顺服上帝的旨意。 Saudara, bagaimana kita bisa menaati kehendak 那 Tuhan? 我们怎么能够顺服呢？ Yang pertama adalah mengetahui kehendak Tuhan. 同样，我们必须要知道上帝的旨意。 Mengetahui kehendak Tuhan adalah bagian yang sangat krusial. 那么，我们明白上帝的旨意是非常重要的一件事情。 Dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia bergumul di Taman Getsemani. 那么，主耶稣在克西马尼园挣扎的祷告显明出来。 Bagian krusial ini saudara, untuk betul-betul akhirnya bisa menaatinya. 那么，这个最重要的关头，最后呢，主耶稣能够完全的顺服。 Saudara, mengetahui kehendak Tuhan memerlukan suatu proses. 明白上帝的旨意，必须经历一个过程。 Proses apa yang harus kita lalui? 那我们必须经过怎样的过程呢？ Yaitu relasi, kedekatan. 那就是我们与上帝的关系需要亲近。 Saudara, sebetulnya kalau kita memahami Tuhan Yesus Kristus adalah bagian dari Allah Tritunggal. 若是我们明白耶稣是三位一体上帝的其中一位， Secara logika kita katakan ya pasti Tuhan mengetahui 那么 kehendak 按照 Tuhan. 逻辑来思想呢，他应该明白上帝的旨意。 Tetapi saudara harus tahu bahwa Tuhan Yesus juga menjadi manusia. 但我们也清楚，耶稣成为人子， Manusia dalam keterbatasannya. 那么人子是有限度的。 Karena itulah dia terus-menerus menjalin relasi dengan Tuhan. 所以呢，主耶稣继续不断的与天父上帝有密切的关系。 Kita mempelajari Alkitab khususnya Injil bagaimana Yesus terus menjalin relasi dengan Tuhan. 让我们学习福音书的时候，我们知道主耶稣怎样不断的亲近上 Sampai 帝。 usia 12 tahun pun dibawa ke bait Allah dan mengatakan bukankah aku harus ada di rumah Bapakku. 他12岁的时候被带到圣殿，他说呢：“岂不知我应当以父的事为念？” Yesus pun tiap pagi berdoa kepada 主 Tuhan. 耶稣每一天清晨祷告上帝， Sebelum melakukan pelayanannya dia tiap hari berdoa. 他还没有出去侍奉的时候，每一天都要祷告。 Karena itu kalau kita membaca kitab Injil dengan baik-baik, 可是我们好好的读福音书， Yesus selalu tahu apa yang harus dikerjakannya. 他清楚知道他应当做什么。 Karena apa? 为什么呢？ Karena dia mengetahui kehendak Tuhan. 因为他知道天父的旨意。 Jadi Tuhan bukan dengan semena-mena menggunakan kemahatauannya. 上帝没有是随随便便应用他的这个无所不至。 Saudara jangan berpikir hanya sekedar Yesus kan juga adalah anak Allah. 你不要想，耶稣也是上帝的儿子啊， Dia kan maha tahu. 他也无所不至。 Lalu Tuhan Yesus menggunakan kemahatauannya untuk mengetahui kehendak Tuhan. 那么他使用他的无所不至来明白上帝的旨意。 Kalau begitu kita menyimpelkan, menyederhanakan begitu saja. 那么这样呢，我们就好像是把主耶稣看清了一下。 Tapi Injil mencatat bahwa Yesus terus melakukan proses relasi dengan 那福音 Tuhan. 书记载，主耶稣不断的维持与上帝的关系。 Pagi-pagi benar dia terus berdoa. 清晨的时候，他就已经祷告。 Jadi saudara, ini menjadi teladan bagi kita semua. 这一切呢，就成为我们的榜样， Dan sekaligus menjadi tanda tanya bagi kita juga. 也成为我们的一个疑问。 Apakah kita terus berdoa kepada 那我 Tuhan? 们是否也天天祷告上帝？ Kita jangan berpikir Tuhan kan adalah Tuhan Yesus kan Tuhan. 你不要想耶稣是上帝， Maka begitu sederhananya maka dia mengetahui kehendak Tuhan. 他是怎么简单的能够明白上帝的旨意？ Tidak. 不是，
Justru Tuhan memberikan contoh buat saudara dan 那 saya. 么主耶稣给我们留下了榜样， Di dalam kemanusiaannya, 他在人子的位置上， dia tiap pagi bangun 他每一天清晨起 dan dia 来， berdoa 他 kepada 祷 Tuhan. 告天父， Saudara, tiap pagi dia 每 terus 一 berdoa. 天早上， Apalagi kita, sudah. Nah, Kita ini woman, manusia biasa. 我们是普通的人， Kita harus berdoa tiap 我们 hari. 必须天天祷告。 Karena itulah, sudah, kalau orang menamakan diri Kristen 所以呢，当我们自称是基督徒， tidak berdoa, 没有祷告， itu dipertanyakan kekristenannya. 那我们要思想他的身份了。 Saudara, saya tidak tahu memang hati orang, 当然，我不知道你们的心如何， tapi Tuhan tahu. 但上帝知道， Tuhan tahu kita itu sungguh-sungguh nggak mengikut Dia. 上帝知道我们是否诚信跟随他。 Karena itulah, saudara, Tuhan dalam menjalin relasi itu memanggil Allah Bapa, 所以呢，在与上帝的关系上，他称呼父啊， menunjukkan relasi yang begitu dekat sekali. 说明耶稣与天父的关系是那么的亲近。 Ya Bapa, ya Bapa. 天父啊，阿爸父啊， Saudara sarjana Alkitab 圣经的学者 sampai mengatakan Yesuslah boleh dikatakan satu-satunya yang mengajarkan memanggil Allah sebagai Bapa. 唯有主耶稣教导我们，他称上帝是我们的阿爸父， Itu menunjukkan relasi yang begitu erat 这 sekali. 说明他们的关系是非常的亲近。 Saudara, di dalam kepercayaan yang lain tidak ada. 在其他的信仰里面是没有的。 Karena itulah, saudara, saya selalu mengajarkan kepada setiap anak Tuhan, panggil Tuhan, kita harus mengerti Allah Bapa. 所以呢，我常常教导信徒们要明白，称呼我们的上帝是阿爸父。 Bukankah doa Bapa kami juga mengajarkan begitu? Bapa kami yang di surga. 主祷文里面也教导我们称呼我们在天上的父。 Bukankah Tuhan Yesus juga mengatakan kita yang percaya kepadanya diangkat menjadi anak-anak Allah? 主耶稣也教导我们每一个信靠的人已经成为他的儿女。 Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita otomatis memanggilnya sebagai Bapa. 如果我们是上帝的儿女，我们自然称呼他是我们的天父。 Bahkan di dalam pergumulan di Taman Getsemani, 在克西玛尼园的征战里面， Yesus pun tetap memanggil, ya Bapa, Abba. 主耶稣仍然称上帝是天父、阿爸父。 Saudara, Tuhan dalam relasinya itu tahu kemahakuasaan Allah. 在这个关系里面，他清楚知道上帝的全能， Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. 在上帝那里没有难成的事。 Tidak ada yang mustahil bagimu, ya Bapa. 天父在你那里没有难成的事。 Jadi saudara, jelas sekali Yesus tahu, bukan sekedar dari kemahatauan, tetapi betul-betul tahu dari kemanusiaannya. 他不但在神职的这个地位上认识上帝，而且是在人子的位置上也清楚认识上帝。 Saudara, ini betul-betul terjadi oleh karena relasi yang dekat dengan 这 Tuhan. 是因为他跟天父有亲密的关系。 Saudara, bukankah kita sudah tahu Allah itu maha kuasa? 那我们知道上帝是全能的， Dan kita kadangkala juga tahu kita harus berdoa. 我们也知道需要祷告。 Saudara, tapi kadangkala dalam menaati kehendak Tuhan, saudara, kita tidak sabar menunggu. 但是呢，在顺服上帝的旨意，我们常常没有耐心。 Kita kadangkala sudah mau menunggu waktu Tuhan. Aduh, kok lama amat ya Tuhan. Kita kerjakan sendiri. 很多时候我们在等候上帝的时候，接得太久了，我们就自己行动。 Kita tahu Tuhan maha kuasa. 所以我们知道上帝是全能的， Kita mengakui kita berdoa, kita perlu 我 doa. 们也承认我们需要祷告， Kita tahu kita perlu menunggu waktu Tuhan. 我们也知道需要等候上帝的时间， Kita tahu Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang terbaik 我 buat 们也 kita. 知道上帝要为我们成就最美好的事。 Tapi karena seringkali bukankah kita mengerjakan apa yang kita mau? 但很多时候呢，我们却按照自己的心意来 Aduh, 做事。 Tuhan, terlalu lama 哎 Tuhan. 呀，主啊，你太久了， Sudahlah, saya kerjakan sendiri. 好吧，那我自己行动吧。 Saudara, seringkali doa-doa kita cuma hanya jadi apa?
formalitas. 很多时候呢，我们的祷告只不过是一个形式。 Bahkan kita mempermainkan Tuhan. 很多时候呢，我们却玩弄了上 Kita 帝。 katakan Tuhan, saya cari kehendak Tuhan. 我们说要寻求上帝的旨意， Ternyata kita melakukan apa yang kita mau. 但是呢，实际上我们是按照自己的心意来做。 Tuhan Yesus tidak demikian. 主耶稣不是这样。 Itulah beberapa waktu lalu, saudara, Tuhan mengetahui waktu-waktu apa yang harus dikerjakan. 所以主耶稣很清楚什么时候应当做什么事。 Karena itu Injil Yohanes mengatakan belum waktunya, belum waktunya. 约翰福音常常说时候还没有到，时候还没有到。 Dan ketika waktunya sudah dekat, Yesus katakan sudah waktunya, sudah waktunya. 当时候来到时呢，主耶稣就说时候到了。 Mengapa Yesus bisa tahu? 那为什么主耶稣能够知道？ Karena dia mengutamakan kehendak Tuhan. 因为他以上帝的旨意为首要的。 Saudara mengetahui kehendak Tuhan yang Yesus lakukan. 那么主耶稣明白上帝的旨意而遵行， Berkenaan dengan jalan penyelesaian dosa. 那是要跟成就这个救赎的工作有关系。 Yesus harus betul-betul tahu bagaimana penyelesaian dosa itu. 主耶稣清楚知道应该怎样解决罪恶的问题， Karena dia tahu begitu jelas, 他清楚的知道， maka dia sangat takut. 所以呢，他非常的恐惧 Dia gentar sekali. 啊，他非常的紧张。 Dia katakan, aku amat sedih. 他说：“我极其的忧伤， Sampai dikatakan dia merebahkan dirinya ke tanah. 以至于他匍匐在地。 Saudara, merebahkan diri bukan karena Yesus jadi lemas. 啊，他匍匐在地，并不是因为他身体已经软弱了， Merebahkan diri bukan berarti dia akhirnya jadi sakit. 不是因此生病了， Bukan berarti dia akhirnya menjadi orang yang tidak bertenaga. 不是说因为他舍弃了这个力气， Tapi betul-betul karena dia tahu begitu gentar sekali menghadapi penyelesaian dosa. 因为他要面对这个解决罪恶的事情，他非常的恐惧战惊。 Lukas sampai menuliskan keringatnya seperti titik-titik darah. 路加的记载说的汗流如血， Ternyata saudara, orang yang begitu sangat menderita tekanan yang begitu kuat itu ternyata bisa terjadi. 一个面对很大的压力的人，他会有这样的情况。 Saudara, itu suatu istilah medis yang memang diketahui. 这是医学上的一个实际。 Saudara, karena itulah Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, 所以呢，主耶稣对门徒们说 memang roh itu penurut, 是这个灵是顺服的， tapi daging itu lemah. 但是你的肉体软弱， Karena itu berjaga-jagalah. 所以呢，你要警醒。 Saudara, bagaimana saudara dan saya bisa mengetahui kehendak Tuhan? 那我们怎么知道上帝的旨意呢？ Proses relasi tidak bisa dihindari. 我们不可忽略跟上帝的关系， Dan relasi kita dengan Tuhan 我们与上帝的关系， lewat doa-doa kita, 借助我们的祷告， lewat membaca Alkitab. 借助读他的话， Ini dua hal yang tidak bisa dihindari oleh setiap kita 这 orang 两 percaya. 个事情是我们基督徒不可避免的。 Kalau ada orang mengajarkan kepada kita, 若是有人教导我们， tenang saja, 你安静吧， tidak perlu baca Alkitab, 不需要读圣经， doa saja. 单单祷告。 Doa nanti Tuhan akan tunjukkan kepada kita. 我们单单祷告，上帝会指示你， Saudara, gampang amat. 是这么简单吗？ Saudara, tapi saudara-saudara saya harus ingat satu hal. 那我们要知道一件事情， Doa yang bagaimana yang kita panjatkan? 那我们是怎样祷告的？ Ya harusnya sesuai dengan ajaran Alkitab. 当然要合乎圣经的教导。 Kepercayaan lain punya doa-doa. 那么其他的信仰有他们自己的祷告文， Tapi doa itu bisa menjadi apa, saudara? Bisa menjadi mantra.
那么他们的祷告很多时候就成为他们的咒语。 Doa-doa mereka mungkin saja bisa menjadi alat dari kuasa-kuasa yang lain. 那他们的祷告可能成为那些邪灵的工 Di 具。 sini kita harus berhati-hati 那我们需要小心， karena sudah dunia spiritual itu adalah dunia yang sangat luas sekali. 因为灵界的势力呢非常广泛。 Dan di sini kita harus berhati-hati. 那我们需要谨慎。 Alkitab mengingatkan kepada kita, 圣经提醒我们， jangan percaya sembarang roh. 不要随便相信任何的灵。 Itu Rasul Yohanes mengingatkan itu. 这使徒约翰提醒我们， Karena itulah saudara, semua nabi-nabi Tuhan, semua rasul-rasul Tuhan 所有的先知使徒， mengerti hal itu dengan 他们 baik. 非常清楚这件事情。 Karena spiritualitas Kristen tidak boleh dicampur baur dengan kepercayaan lain. 所以我们基督教的灵不可能和其他信仰的灵混杂。 Saudara, sebab itulah saudara, mengenal Tuhan tidak bisa lepas dari relasi dekat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. 那我们认识上帝，与上帝的关系跟他的话语不可脱离。 Pada suatu hari Nyonya Ridwan sibuk sekali di dapur. 有一次呢，葛瑞段太太在厨房里很忙碌， Karena dia juga sekaligus sedang mendengarkan radio kesukaannya. 因为她也正在聆听这个电台的广播。 Wah, dia sedang mendengarkan suatu acara pelajaran masak-memasak. 那么她正在聆听烹饪的知识。 Maka saudara, dia sudah menyiapkan ballpoint dan juga kertas saudara untuk mencatat resep yang akan disajikan. 她也记载了她所听的这个烹饪的这个， Dia mendengar dengan tekun 她非常详细的听， dan dia catat semua resep-resep itu. 她把这个菜谱呢全部记下来。 Dan bagaimana mengerjakan resep kue yang akan jadi nantinya. 那么她也知道应该怎么去做这个糕饼， Wah, saudara, dia terlalu asik sekali. 她非常的专心， Akhirnya dia bertekad mau membuat kue ini. 以至于呢最后呢决定要去实践她所记的菜谱。 Dia membeli semua bahan-bahan yang sudah disebutkan, yang sudah dia catat dari radio 她 tersebut. 把所记下来的这些料子都买好了。 Wah, saudara, setelah dia membeli semuanya, dia mulai mengerjakan resep 后 makanan 来 tersebut. 呢，她开始要烹饪了。 Suaminya siang-siang hari datang 那么她丈夫呢，中午的时候回来， dari pekerjaannya. 从工作地方回来， Wah, sedang apa ini? 哎，他问你在做什么呢？ Oh, saya akan membuat masakan makanan yang enak. 他 Nanti 说 kamu 我 akan 要 nikmati. 煮这个好吃的东西， Oke, Mau. nanti saya tunggu. 我在等。 Saudara, setelah dia masak semuanya, 等他煮好了以后， dia ngomel-ngomel, saudara. 他在那里埋怨， Waduh, nggak jadi. 那怎么我煮不成呢？ Lalu suaminya datang, saudara. 那么找丈夫的来看， Kenapa ngomel-ngomel? 为什么你在埋怨呢？ Aduh, nggak jadi 因为你 kuenya. 看我做的不成功， Menyesal nggak bisa disajikan kepada 非常 suaminya. 懊悔，我对不起，我不能 Loh, 摆 kenapa 上。 nggak jadi? 为什么呢？ Semua bahan-bahan sudah kamu beli kan? 你的这个材料都已经买好了吗？ Sudah 是 semuanya. 啊，全部买好了。 Oh, kamu mengikuti semua aturannya tidak? 你已经按照这个过程做了吗？ Aduh, ya itu saya nggak ngikuti semuanya. 他说我没有完全按照所指明的过 Ada 程， bagian yang saya lompati 有一些过程我跳过去， karena saya tidak sabar. 因为我不够忍耐。 Harusnya kue itu enak, lesat, empuk lagi. 本来这个糕饼应该是好吃的、柔软的， Tapi sudah kuenya gosong, 那 keras. 现在糕饼已经烧焦了，而且很硬了， Semuanya harus dibuang. 全部要丢掉了。 Saudara yang dikasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， mengetahui kehendak Tuhan itu harus detail. 明白上帝的旨意要详细， Dan itu yang Yesus lakukan. 那这主耶稣所做的， Yesus mengerjakan seluruh kehendak Tuhan.
主耶稣完全遵行天父的旨意， Karena dia tahu semua kehendak Tuhan. 因为他明白所有的旨意。 Saudara, karena itulah sejak dari dia lahir sampai dia naik ke surga, bahkan nanti datang kedua kalinya, semuanya dinubuatkan oleh kitab suci. 从他的降生、升天以后的再来，全部在圣经里面已经预言到， Dan dilakukannya itu satu demi satu. 而且每一样他都按照去遵行。 Mengapa? 为什么？ Karena Tuhan tahu ini kehendak Tuhan. 因为主耶稣知道这是天父的旨意， Satu demi satu. 每一样事情。 Karena itu saudara, saya pernah bicara, Yohanes Pembaptis itu orang besar sekali. 我曾经跟你们讲，施洗约翰是一个伟大的人物， Karena dia salah satu nabi yang jarang sekali, saudara. Nabi yang dinubuatkan oleh Alkitab Perjanjian Lama dan dia menggenapinya. 因为他也是旧约里面所预言的一个先知，而且在新约中成就了。 Dialah suara yang berseru-seru di padang gurun. 他是在旷野的呼声。 Saudara, Yohanes Pembaptis orang besar. 那施洗约翰是一个伟大的人物， Tetapi saudara, Yesus lebih besar. 但是呢，主耶稣比他更大， Bahkan dia maha besar. 而且他是最伟大的， Karena saudara, dia menggenapi semuanya. 因为他应验了所有的预言。 Saudara, kita telah mendengarkan 7 perkataan salib. 我们曾经思想十字架上的起源， Dari 7 perkataan salib itu ada beberapa perkataan yang merupakan nubuatan perjanjian 那 lama. 其中呢有几句话是旧约曾经预言到。 Saudara, pada waktu dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pun nubuatan dari Mazmur. 当主耶稣呼喊我的上帝，我的上帝，你为什么离去我？这是诗篇里面的一句话。 Saudara, sampai ketika dia jubahnya disobek-sobek, tidak jadi disobek ya, dibagi-bagikan, diundikan, itu pun bagian dari nubuatan perjanjian lama. 当这些兵丁来念旧分他的里衣外衣的时候，这也是旧约里面预言到的。 Jubahnya dari Raja Herodes, jangan jubahnya mahal. 那么他的这个外衣是从叙利王给的。 Lalu saudara, prajurit Romawi itu, jangan disobek-sobek, ayo kita undi siapa yang bisa 那 mendapatkan. 兵丁们要分他的这个外衣，他们后来呢念旧， Itu pun adalah nubuat Tuhan. 这是上帝的旨意预言。 Saudara, semua bagian detail sampai yang sekecil-kecilnya digenapi. 所有的细节都已经应验了。 Sebab itulah Tuhan katakan di dalam Injil Matius, 1 titik iota pun semuanya akan digenapi, 所以主 tidak 耶 ada yang 稣， diabai. 主耶稣曾经说，律法的预言每一点每一滴都要成就。 Mengapa Yesus bisa lakukan itu 为 semua? 什么主耶稣能够完全的遵行呢？ Karena dia mengetahui kehendak Tuhan. 因为他清楚上帝的旨意。 Kita seringkali tidak tahu kehendak Tuhan. 很多时候我们不明白天父的旨意， Tapi kita kadangkala dan bahkan sering kita sok rohani. 很多时候呢，我们自以为属灵， Padahal itu keinginan kita. 那其实呢，这是我们自己本人的意识。 Kita katakannya, oh ini saya sudah doa kepada Tuhan. 我们却说我们已经祷告寻求上帝的旨意， Padahal itu keinginan kita. 其实呢是我们自己的心意， Lalu kita mengusahakan menurut kekuatan kita. 以至于呢我们凭自己的力量， Ketika itu berhasil, 要是成功呢， wah kita ngomong, oh ini kehendak Tuhan. 我们说这是上帝的旨意， Kita memanipulasi nama Tuhan. 也是说我们利用上帝的名誉， Bahkan itu bisa dikatakan sebagai apa, saudara? Menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. 我们可以说这是妄称上帝的名。 Mengapa sia-sia? 为什么是妄称呢？ Sebetulnya itu bukan kehendak 因 Tuhan. 为这不是上帝的旨意， Sebetulnya itu keinginan kita. 这本身是我们自己的意愿， Tapi kita katakan itu kehendak Tuhan. 我们却说那是上帝的旨意。 Saudara, kita banyak berdosa kepada 我 Tuhan. 们常常得罪上帝， Karena apa? 为什么呢？ Kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. 因为我们对上帝不够真诚。
Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus. 我们感谢上帝给我们的救主耶稣。 Dia tidak seperti tokoh-tokoh pendiri agama. 他没有像其他的那个宗教领 Dia 袖， betul-betul melakukan kehendak Tuhan. 他是真正遵行天父的旨意， Taatnya adalah taat 100%. 他是完完全全的顺服。 Kita bisa taat 50% aja, puji Tuhan. 我们能够一般的顺服已经是好了， Mungkin kita kurang dari 可 50%. 能连一半都不到， 10% pun tanda tanya. 然后10%不还是一个疑问。 Dan apakah kita betul-betul tahu kehendak Tuhan? 那我们是否真正明白上帝的旨意呢？ Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， bagaimana bisa menaati kehendak Tuhan? 那我们怎么样能够顺服上帝 Dia 的 harus 旨意？ mengetahui kehendak Tuhan. 我们必须要明白， Sebab itu sudah, kalau dalam peristiwa kehidupan kita, 在我们的人生道路中， kita sudah berdoa kepada 我 Tuhan. 们已经祷告上帝， Betul-betul sudah 我 berdoa 们真正祷告， dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. 那我们真正明白上帝的旨意， Biarkan Tuhan yang bekerja, 让主自己成就， bukan kita yang bekerja. 不是我们在那边行动。 Yang kedua, 第二， setelah mengetahui, 明白了以后， mengamini. 让我们阿门， Mengamini kehendak Tuhan. 我们诚信所愿， Saudara, mengamini kehendak Tuhan itu adalah pengakuan terakhir 这是我们最后的承认， dan sekaligus langkah awal melaksanakan kehendaknya. 也是我们行动的开始，遵行他的旨意。 Itulah yang dilakukan oleh Tuhan 这 Yesus 是 di 主耶 Bukit 稣 Semani. 在克西马尼园的祷告。 Saudara, mengamini kehendak Tuhan itu memerlukan kerelaan. 要接受上帝的旨意，需要我们的心甘情愿。 Rela untuk membuang kehendak diri kita. 我们要放下自己的意愿。 Itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. 在克西马尼园，主耶稣显明了。 Yesus berdoa sampai 3 kali. 主耶稣3次祷告， Mengucapkan doa yang sama. 同样的祷告词， Ayat yang sangat penting. 这是很重要的经文。 Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 阿爸父啊，在你凡事都能，求你将责备撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。 Saudara, Tuhan sampai berbicara 3 kali. 主耶稣3次讲出同样的祷告， Seolah-olah bergumul dalam satu negosiasi. 这好像跟上帝在那边较量。 Sebelumnya, saudara, Yesus terus melakukan kehendak Tuhan. 开始的时候，主耶稣已经遵行上帝的旨意， Dia tahu kapan waktunya belum sampai. 他知道什么时候还没到， Dia tahu harus melakukan apa saja. 他也知道要做什么， Dia lakukan. 他一直遵行。 Tiba waktunya, saudara, sampai bergumul di Taman Getsemani. 时候到了，在克西马尼园， Inilah waktunya dia harus menyerahkan diri. 这是他完全这个把自己摆上的时间， Saudara, dia bernegosiasi. 他跟上帝较量。 Di sini jelas, saudara, Yesus juga punya kehendak. 那在这里很清楚告诉我们，主耶稣也有他自己的心意。 Saudara, inilah kebesaran Tuhan kita. 这是我们主耶稣的伟大。 Tuhan yang maha besar itu sudah memberikan kehendak buat manusia. 伟大的上帝把他的心意给我们， Saudara, manusia diberikan tanda petik kehendak bebas. 那上帝给我们有自由的意志， Kehendak di dalam diri manusia masing-masing. 我们每一个人有自由意志， Seolah-olah saudara, Tuhan dalam kemahabesarannya itu memberikan silahkan manusia untuk bergumul. 上帝在他的全能里面给我们一个自由的意志，让我们自己去面对。 Walaupun saudara dan saya harus tahu satu hal. 虽然我们也知道一件事情， Kita ini manusia berdosa. 我们是一个罪人， Sebetulnya kehendak kita sudah tidak bebas lagi. 那我们的自由意志可以说是已经不是完完全全的自由。
Banyak orang Kristen termasuk mengatakan, oh kehendak manusia itu bebas. 很多人我们说我们是自由的， Saudara, kehendak kita sebetulnya tidak bebas. 其实呢，我们不是自由的人。 Martin Luther mengatakan kehendak kita itu diikat oleh dosa. 马丁路德说，我们的自由意志已经被罪恶所捆绑。 Loh kenapa? 怎么说呢？ Apa yang saudara dan saya kehendaki selalu berkenaan dengan dosa. 我们所愿意的，很多时候跟罪恶有关系。 Karena kita ini manusia yang egois. 因为我们是一个自私的人， Orang berdosa itu orang yang egois. 一个罪人是一个自私的人， Itu ajaran Alkitab. 这是圣经的教导。 Sehingga kehendak kita itu selalu berdosa. 所以呢，我们的倾向都是犯罪。 Nah, itulah Mazmur mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. 所以呢，诗篇里面说，没有一个义人， Semua orang berdosa. 都是罪人。 Semua orang mencari kepuasan untuk dirinya. 每个人都寻找自己的满足。 Saudara, tidak ada kehendak bebas. 我们没有自由意志， Yang ada adalah kehendak yang terikat oleh dosa. 我们所拥有的是被罪恶所捆绑的自由， Kehendak yang terikat oleh egoisme diri kita. 被自我的这个自私的心所捆绑。 Tapi saudara, Tuhan Yesus berbeda. 但主耶稣不一样， Karena dia tidak berdosa. 因为他没有罪， Dia Adam kedua. 他是第二个亚当， Seperti Adam pertama waktu dicipta belum berdosa. 就好像第一个亚当被造的时候没有 Itu 罪， yang namanya kehendak bebas. 那是完完全全的自由。 Jadi dalam seluruh kemurnian kesucian Adam pada waktu itu diberikan kehendak bebas. 在当时圣洁的亚当身上，把自由意志给了他， Itu namanya kehendak bebas. 那是完全的自由。 Kalau sudah berdosa, itu namanya kehendak yang diikat oleh 那 dosa. 么犯罪了以后，他们的自由是被罪恶所捆绑， Itulah namanya egoisme diri kita 那 semua. 是我们个人的自私。 Kita semua punya egoisme. 那我们每个人都有自私的信念， Tapi Tuhan tidak. 但主耶稣不是这样， Dia Tuhan kehendak bebas. 他有完完全全的自由。 Di dalam kehendak bebasnya inilah Tuhan bernegosiasi dengan Bapa. 在他的自由当中与天父较量。 Tapi dia katakan apa? 他说什么呢？ Tidak ada yang mustahil bagimu. 在你那里没有难成的事， Ambillah cawan ini daripadaku. 就你把这个杯拿去。 Saudara, tidak ada yang mustahil kalau Tuhan mau ngambil juga. 是的，若是天父要把这个杯拿去，是 Tapi 没有问题的。 saya juga sadar. Saya sadar, saya memahaminya. Di sini Tuhan juga mengakui tidak ada yang mustahil jikalau cawan ini juga harus diminumnya. 但是他也承认，若是他要喝下这个苦杯，这也是无所不能的。 Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 然而不要从我的意思，只要从你的意思。 Saudara, tiga kali. 3次， Angka 3 itu adalah angka ilahi. 这个3个这个数目字是上帝的数目字， Kalau 1 adalah angka keesaan ilahi. 那么1是上帝的这个度义数目， Ya, kalau 3 adalah angka keilahian. 那么3是三位一体上帝的 Saudara 完全。 dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟 Jadi 兄姐妹， betul-betul Tuhan akhirnya mengamini kehendak Tuhan. 主耶稣完完全全顺从上帝的旨意。 Saudara, kadang-kala kita tahu kehendak Tuhan. 很多时候我们明白上帝的旨意， Kita tahu kita harus jujur. 我们也诚实， Kita tahu bahwa kita harus berkata benar. 我们必须要说实话。 Tapi dalam keadaan kepepet kita sering menyangkal itu, bukan? 但很多时候呢，我们却违背了事实， Kita tidak mengamini kehendak Tuhan. 我们没有承认上帝的 Kita 旨意 kepepet. 啊，我们不得已， Tuhan, saya kepepet Tuhan. 天父，我们是实在不得已， Terpaksa Tuhan, saya tidak jujur. 所以呢，我不得已不诚实， Karena kita tidak mengamini. 因为我们没有完完全全的承 Kita 认， tahu. 我们知道， Tapi kita tidak membenarkan. Mengamini itu artinya membenarkan bahwa itu kehendak Tuhan, itu yang terbaik. 但是我们没有完全承认这是上帝最好的旨 Tapi 意， kita justru menyangkalinya. 我们常常违背了。 Saudara, ketika Tuhan sudah mengamininya. 当主耶稣已经承认了， Mengamini berarti
percaya sepenuhnya ini jalan yang terbaik. 他完完全全的承认这是最好的道路， Jalan terbaik untuk kehidupan kekal yang disediakan bagi orang percaya. 是上帝为信靠的人所预备的永恒道路。 Itulah sudah setelah 3 kali Yesus berdoa. 那么3次祷告了以后， Dan Allah Bapa sudah, saya tidak tahu ya, tapi di dalam Alkitab dikatakan seolah-olah tanda petik diam. 上帝好像是默认了。 Tuhan dalam pergumulannya itu sudah tahu. 他在他的挣扎当中明白， Kehendak Tuhan adalah bahwa Mesias harus menanggung seluruh penderitaan, mati, dikuburkan, tapi pada hari ketiga akan bangkit. 那就是说，弥赛亚要受苦、受死、被埋葬，第3天复活。 Itu dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebanyak 4 kali. 那主耶稣曾经4次向门徒们说明这个事 Jadi 情。 Yesus betul-betul tahu itu semua detailnya. 主耶稣清楚知道这个详细的内容。 Jangan saudara berpikir, oh kalau sudah tahu enak ya. 你不要说明白了、清楚了就好了。 Oh saudara, kita tidak boleh katakan itu enak, saudara. 我们不能说这是好受的。 Pergumulan bagaimana melawan dosa, menanggung murka Allah, itu bukan suatu yang ringan. 那么承受上帝刑罚的这个挣扎，不是一件很容易的事情。 Murka Allah itu adalah kemarahan Tuhan. 上帝的震怒是上帝对罪恶的这发怒， Kemarahan Tuhan itu bukan main-main. 是不是好玩的？ Itu bukan barang mainan. 不是好玩的东西。 Ketika Tuhan katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 当主耶稣呼喊我的上帝，我的上帝，为何你离去我？ Itu bukan perkataan yang main-main. 这不是随随便便的话语， Itu betul-betul Yesus sedang menanggung murka Allah. 那是说耶稣已经真正承受了上帝的震怒。 Memang pada waktu saya masih mahasiswa praktek, 当我还是神学生的时候， ada sebuah gereja anak-anak mudanya 有一个教会的年轻人， bikin apa namanya majalah dinding, Saudara. 他做了一个壁报， Majalah dinding itu sudah bisa mengungkapkan karya-karya mereka, 可以把他们的创作显明出来， bisa gambar-gambar 也 mereka, 可以画图画， bisa karangan 所以 mereka, 他们的这个写作， bisa juga puisi-puisi 他们 mereka. 的誓词。 Tapi sangat disayangkan ada anak muda yang mempermainkan perkataan Yesus di kayu salib. 但是有一个年轻人，他玩弄了主耶稣在十字架上所说的话。 Eloi, Eloi, lama sabachthani. 本来是埃里埃里拉巴沙格达尼， Saudara, kata Eli, Eli atau Eloi, Eloi itu diganti nama orang. 他把这个改成人的名字。 Memang lucu bagi anak muda. 那对年轻人来说，这个是很好、很有趣的。 Dalam cerita yang di cerpen itu sudah itu disebutkan bagaimana anak muda yang berpacaran lalu pacarnya meninggalkan dia. 那么在他的创作里面写一堆的年轻人恋爱以后被他的恋人抛去， Lalu nama pacarnya yang dituliskan di situ menggantikan Eli, Eli. 他就把这个爱人的名字写上去。 Misalnya, saudara ya, 比如说， Amoy, Amoy, mengapa engkau meninggalkan aku? 那就说阿妹阿妹，你为什么离去我？ Memang lucu kelihatan. 看起来很好笑， Tapi saudara, itu tidak lucu. 但其实呢，这不是好玩的。 Itu tidak memahami, saudara, Yesus sedang menanggung murka Allah yang luar biasa. 因为他们不明白主耶稣正在承受上帝的震怒， Sampai Yesus mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? 以至于主耶稣说：“为什么你离去我 Jadi betul-betul Yesus sendirian pada waktu itu menanggung murka？” Allah. 那个时候是主耶稣自己亲身担当了这个罪 Tapi 孽， saudara, Yesus lakukan itu semua karena dia mengamini. 主耶稣完全顺从，因为他接受上帝的旨 Dia 意， mempercayai sepenuhnya ini jalan yang terbaik. 他自己承认这是最好的道路。 Saudara,
Kita sering berpikir, Tuhan menghapus dosa kan gampang, tinggal dirubah saja, semua selesai. 可能我们想，这对上帝来说很容易，他就这么改变了吧？ Saudara, Tuhan kita bukan seperti lampu Aladin. 因为我们的上帝不是阿拉丁的这个奇灯。 Tuhan kita bukan seperti yang manusia pikirkan yang mau serba instan. 不像我们人所想的，全部都要这个即时快捷的。 Kebenaran bagaimana sudah bisa ditegakkan, keadilan bagaimana bisa diwujudkan. 那我们怎样能够树立这个公理呢？ Saudara, tetapi di dalam kehidupan yang kita perhatikan bersama-sama, 在我们所度过的日子里面， sebetulnya banyak hal Tuhan tunjukkan cara Tuhan. 很多时候呢，上帝显明了他自己的作为。 Semua kebaikan yang Tuhan mau di dalam kehidupan berdosa ini selalu melalui proses. 那么，上帝所要我们过着美好的生活，总是要有一个过程。 Saudara, John Milton adalah tokoh yang luar biasa menuliskan Paradise Lost. John Milton 他是很出名的作家，他写了一个《社区的诺言》。 Saudara, surga yang hilang ya, paradise yang hilang. 社区的诺言。 Saudara, bagaimana dia kemudian menggambarkan kejahatan-kejahatan dalam sejarah manusia. 他写出了人类历代的这个恶毒。 Kejahatan-kejahatan itu seperti tumpukan kompos. 就好像那些被废去的这个垃圾被堆积起来， Suatu campuran dari bahan-bahan yang membusuk, 各种各样污秽的东西， kotoran binatang, 有这个动物的狒类， kulit sayur dan buah-buahan, 还有这个水果等等一些已经朽坏的东西 daun-daunan yang mati, 啊，那些腐烂的叶子， mungkin juga kulit pisang, 还可能橡胶皮， kemudian tanah yang berkacau balau, 还有各种各样肮脏的土壤 basah dan sebagainya. 啊，很潮湿的等等， Saudara, seluruh kotoran itu ditumpuk jadi satu. 这些肮脏的东西被堆积在一起， Saudara, bau memang. 当然有一股很难的 Bau 味道 menyengat sekali. 啊， Bau sangat menyengat. 是的，非常难闻的味道。 Tapi kalau saudara mau menunggu waktunya, 很多是你们要等待， beberapa waktu kemudian 过了一段时间， kompos itu menjadi bahan yang akan sangat menyuburkan, 那么这一些肮脏的东西呢，就成为一个肥料， menyuburkan tanaman-tanaman, menyuburkan pohon-pohonan. 可以用来耕田土地。 Jikalau kita mau menunggu, 要是我们要等候， menunggu waktunya, 等候它时间， waktunya yang tepat, 这个正确的时间， kita tidak bisa mengkarbitnya. 那我们不能速成的。 Kalau kita menunggu sampai waktunya, 那我们等候那个时间， maka yang dihasilkan adalah tanaman yang baik sekali. 那么所结出来的是最好的果实。 Itulah sudah yang dikatakan oleh John Milton. 这 John Milton 所说的一句话， Ketika dia menggambarkan perjalanan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. 当他形容主耶稣这个受难的这个过程， Bagaimana dia terus satu demi satu melakukannya. 他一样一样的做成， Mengetahui bahwa ini cara yang terbaik. 他明白这是最好的方 Lewat 法， seluruh penderitaannya, 经历所有的这个痛苦， bahkan kematiannya. 直到他离开世界。 Dan ternyata sudah setelah waktunya tepat, 那时候到了， semua dikerjakannya. 他完成做好了。 Dan hari ketiga dia bangkit dari antara orang. 到第3天，他从死人中复活， Itu semua sudah tepat waktunya. 每一样都是按照这个时间成就， Tidak ada yang meleset. 没有一个失去。 Saudara, kalau kita mengerti ini semua, 那是我 kita 们 akan 明白， terkagum. 我们会感觉到很惊 Kita 讶， hanya memuji Tuhan. 我们只能够称颂我们的 Kita 主。 diselamatkan karena karya Tuhan yang agung. 那我们蒙救赎，那是因为主耶稣完成了这个大使 Sehingga 命 kita，akan berdiam diri, tutup mulut.
以至于我们可以默然不作 tidak 声。 akan pernah memegahkan diri. 我们从来不再自夸， Kita hanya akan memegahkan Tuhan kita 我们 Yesus. 只要称颂我们的主耶稣， Karena Dia telah melakukan itu semua. 因为他自己已经为我们成 Dia 就 yang sempurna itulah yang membuat kita disempurnakan. 他这个完全了以后呢，让我们也可以成为完全的人。 Bagaimana kita mau mencoba menaati kehendak 那 Tuhan? 我们要怎样来顺服上帝的旨意？ Saudara, saya percaya kita akan terus berusaha menaati kehendak Tuhan. 我相信我们每一个人要不断的学习怎样顺 Kehidupan 服 rumah tangga 我们 kita, 的家庭生活、 kehidupan usaha 我们的 dagang 事业 kita,、我们的工作， juga karakter kita. 还有我们的品格。 Kita mau tidak mengetahui kehendak Tuhan dulu? 我们先明白上帝的旨意。 Saudara, hidup itu bukan sekedar kita jalani begitu saja. 我们并不是这样随随便便度过每一天的日子。 Padahal kita ini orang Kristen. 我们是基督徒， Kita harus tahu bahwa hidup kita dalam menjalani kehendak Tuhan. 我们的一生要遵行上帝的旨意。 Itulah mengapa anak muda kita harapkan juga mengetahui kehendak 我 Tuhan. 们也盼望年轻人也明白， Studi pun bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. 在读书的时候也明白上帝的旨 Jadi 意， bukan asal studi, 并不是随随便便读书， betul-betul tahu kehendak Tuhan. 要明白上帝的旨意。 Sehingga ketika setelah saya studi terus mengetahui kehendak Tuhan, 读书完了以后还继续要明白上帝的带领， memang kita jatuh bangun. 是我们起起落落， Tapi ya nggak apa-apa, terus bangun lagi. 要不断的，这是一个过程。 Sudah jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. 我们起起落落， Semakin disempurnakan. 我们走向完全的 Dan 地 ketika 步。 kita tahu itu kehendak Tuhan, 当我们知道这是上帝的旨 kita 意， mengamini. 让我们接纳， Jangan melakukan lebih dulu. 我们不要比上帝更快一步， Cepat-cepat kita lakukan. 我们不要太心急， Tidak, saudara. 不要 Biar Tuhan yang melakukannya. 让上帝为我们成就。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. 天父，我们感谢你赐下你的话语， Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus. 感谢你赐下主耶稣基督。 Di dalam kemanusiaannya dia memberikan teladan yang sangat jelas. 他为人子的时候，已经留下了这个清楚的榜样， Menaati kehendak Tuhan. 顺服上帝的旨意。 Bagaimana menaatinya? 如何顺服呢？ Karena mengetahui kehendak 因 Tuhan. 为明白天父的旨意， Bukan sekedar tahu, 不单单知道， mengamini 而且要接纳， bahwa itu benar 这是正确的， dan rela 来顺服 melakukannya. 来遵行。 Bapa, mari Engkau tolong kami. 天父，求你帮助我们， Tolong kami yang tidak sempurna ini. 求你怜悯我们这不完全的 Supaya 人， kami terus belajar ya Bapa 让我 melakukan 们不断 kehendak. 的学习遵行天父的旨意。 Berkatilah anak-anak-Mu 求你 sekalian. 赐福你的每一个儿女们， Dengar doa kami 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan 奉 Yesus 靠耶稣 Kristus. 基督圣名， Amin. 阿门。